أوكي، فليتفضلوا مشكورين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. InsyaAllah hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan ketiga akan membentangkan tajuk bab idghamul harfaini al-mutaqaribain fi kalimatin wa fi kalimatain, iaitu bab idgham pada dua huruf yang hampir sama dan sama jenis dalam satu dan dua kalimah. Okay, al-mutaqaribain pada satu kalimah dan dua kalimah. Okay, bab ini berkenaan dengan Imam Susi saja. Maksudnya, bagi bab ini bermula pada bait 132 dalam matan Syatibi, muka surat 11. Okay. Bab yang pertama, wa in kalimatun harfani fiha taqaraba fa idghamuhu lil qafi fil kafi mushtala. إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن الثلاثي يدغم القاف في الكاف بشرطين. Okey. Sekiranya di dalam satu kalimah bertemu dua huruf yang hampir sama tempat keluar atau sifat-sifatnya, maka susi akan membaca dengan idgham huruf qaf ke dalam huruf kaf dengan idgham yang nyata. Itu bisyaratain. وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل كيرزقكم وسقكم وخلقكم. Okay. Syarat yang pertama iaitu sebelum huruf qaf itu terdapat huruf yang berbaris. Okay. Seperti yang anda semua boleh lihat. Okay. Sebelum huruf qaf ada huruf berbaris. Yang kedua, selepas huruf qaf hendaklah terdapat mim jamak. Contohnya, yarzuqukum wa sakum khalaqkum. Maka maka susi akan mengidghamkan kalimah ini. Wa misaqakum azhir wa narzuqukan jala. Okey. Jika hilang salah satu daripada dua syarat ni, maka susi akan membaca dengan izhar. Contohnya, misaqakum dan fawqakum. Okey, bagi perkataan misaqakum, kerana sebelum huruf qaf itu terdapat huruf sukun. Sama juga dengan fawqakum. Okey. Bagi syarat yang kedua iaitu selepas menjamak kalimah narzukuka dengan khalaqaka. Okey. Selepas kaf tu tiada huruf mim jamak. Jadi susi akan membaca dengan izhar. Seterusnya, wa idghamuhu zit tahrimi talaqakunna kun ahqqu wa bit ta'nisi wal jam'i uskila warada an susi wajhan al izhar wa idgham fi lafaz asa rabbuhu in talaqakunna. Okey, firman Allah dalam surah At-Tahrim terdapat khilaf di dalam kalangan ulama yang berpegang dengan riwayat As-Susi sama ada membaca dengan izhar ataupun idgham. Tetapi bacaan idgham adalah lebih masyhur. Okey. Ini disebabkan selepas huruf kaf terdapat huruf nun taknis dan jamak yang memberatkan. Okey, jika li'adam wujud mim jamak, jadi ada riwayat baca dengan izhar dan membaca dengan idgham sebabkan huruf nun taknis tu. Terusnya, wa mahma yakuna kilmataini fa mudghamun awa ila kilmil baiti ba'du 'ala al-wila. Okey. Iza ja al-harfani mutaqaribani aw mutajanisani fi kilmataini fa inna susi yudgham al-awwal. Sekiranya bertemu dua huruf yang mutaqaribain di dalam dua kalimah, maka susi membaca dengan idgham semua huruf pada permulaan kalimah di dalam bait qasidah, iaitu syifa lam tadik nafsan biharum da'wadanin sawaka nazah husnin sa'a min huqad jala. Iaitu huruf-huruf tersebut adalah sebanyak 16 huruf, iaitu yang pertama shin, lam, ta, nun, ba, ra, da, da, ta, kaf, zal, ha, sin, mim,
Qaf dan Jim. Okey, pada bait seterusnya akan diterangkan oleh sahabat saya yang seterusnya insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Ana akan sambung untuk bait 138. Okay, tadi Fasiha dah terangkan tentang apabila apabila datang dua huruf mutaqariban dan mutajanisan di dalam dua kalimah, maka Susi akan baca dengan idgham. Okey. Jadi untuk baca idgham ni Susi telah menetapkan syarat-syarat dia. Okey. Baik dia, idza lam yunawwan aw yakun ta mukhatabin wa ma laysa majzuman wala mutathaqila. Okey, jadi kat sini terdapat 4 syarat yang Susi telah tetapkan untuk idghamkan huruf 16 huruf-huruf tadi. Okey, jadi yang pertama, alla yakuna harful awal munawwan. Okey, tak boleh huruf yang pertama tu dia berbaris tanwin. Contoh dia fi zulumatin thalath. Okey, tak tu tanwin, jadi dia tak boleh idghamkan dalam tha. Okey, seterusnya nombor 2, alla yakuna harful awal ta mukhatib. Yang kedua, tak boleh huruf awal tu ta mukhatib, iaitu kata ganti nama diri yang kedua. Okey, contohnya khalaqtatina. Okey, ta tu ialah ta mukhatib. Yang ketiga, alla yakuna harful awal majzuman. Tak boleh huruf awal dia majzum. Contoh dia walam yu'ta sa'atan minal mal. Okey, dan yang keempat, alla yakuna harful awal musyaddadan. Tak boleh huruf yang pertama tu ada tasydid. Contoh dia asyadda dzikra. Okey, seterusnya bait yang ke-139. Fazuhzi' 'anil naril ladzi hahu mudghamun wa fil kafi qafun wa huwa fil qafi udkhila. Okey. Jadi untuk bait yang ni kita dah masuk huruf yang pertama, iaitu yudghamu al-ha fil ain, iaitu idgham okey, baru alif sorry. Okey, untuk bait yang ke-139 ni diterangkan tentang huruf yang pertama, iaitu yudghamu al-ha fil ain, iaitu idghamkan ha ke dalam ain. Okey, contoh dia faman zuhziha 'anil nar, dibaca dengan faman zuhzi' 'anil nar. Okey, tapi dekat sini an-Susi yudghamu al-ha fil ain fi surah Ali Imran faqat. Susi akan idghamkan pada kalimah faman zuhziha 'anil nar ni je. Dekat tempat lain apabila ha bertemu dengan ain dia tak dibaca dengan idgham. Okey, contohnya fala junaha 'alaikum. Fala junaha 'alaikum kan ha tu bertemu dengan ain tapi tak dibaca dengan idgham. Hanya dekat faman zuhziha 'anil nar sahaja dibaca dengan idgham. Okey, أوكي seterusnya. جيد. هذه ملاحظة جيدة. أرجو منكم أن تضيفوها هنا. ماذا؟ tulis. أوكي. هذا جيد. minta tambah di sini. فمن زحزح عن النار itu sahaja idgham zuhzi' ani, tapi fala junaha ala tak boleh idgham. Nanti edit tambah. Nanti tambah sini ya. Okey, baik Syekh. Okey, sambung. Terus. Okey, yang kedua, yudghamu al-kafi fil qafi. Diidghamkan al-kaf ke dalam qaf. Contoh dia laka qusura. Laka qusura. Okey, dibaca dengan lak qusura. Okey, syarat tu kita nanti jap. Yang ketiga, yudghamu al-qaf fil kaf. Diidghamkan qaf ke dalam kaf. Contoh dia wa khalaqa kulla syai'. Jadi wa khalaq kulla syai'. Okey. Kita pergi pada bait yang ke-140 tu. Khalaq kulla syai'in laqusura. Tu contoh bagi tadi lah. Lepas tu wa udhira idza sakana al-harfu alladhi qablu aqbala. Okey, jadi start wa udhira hingga aqbala tu adalah syarat untuk
idgham kaf ke dalam qaf dan qaf ke dalam kaf, iaitu dibaca izhar apabila huruf sebelum kaf atau qaf tu sukun. Okey. Jadi nak senang ingat, Syekh bagi syarat waktu kita SEM 1 hari tu, syarat dia an yakuna qabla al-kaf harfun mutaharrik. Lagi satu syarat an yakuna qabla al-qaf harfun mutaharrik. Jadi dia akan baca idgham bila sebelum qaf dan kaf tu harfun mutaharrik. Okey, kalau sukun dibaca dengan izhar. Okey, faham? Okey, seterusnya bait yang ke-141. Faham ke yang tadi? Takut laju. Okey, seterusnya bait yang ke-141. Wa fi dhil ma'arij ta'rujul jimu mudghamun wa min qablu akhraj syaqa'ahu qad tathaqqala. Okey, ni yang keempat pula. Yudghamu al-jim fi harfain. Diidghamkan jim ke dalam dua huruf. Al-awwal fi ta' was-thani fi shin. Okey, al-awwal fi ta' ni contoh dia dalam surah Al-Ma'arij. Minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikah. Okey, kalau kita waqaf dia tak ada idgham lah kan. Tapi kalau kita nak sambung, minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikah. Macam tu. Okey, seterusnya al-thani al-jim fi shin. Yudghamu al-jim fi shin. Contohnya akhraj syaqa'ahu. Okey, seterusnya bait yang ke-142. Wa inda sabilan shinu dhil arshi mudghamun wa dada li ba'di sya'nihim mudghaman tala. Okey, seterusnya nombor 5. Yudghamu asyin fi sin. Idghamkan shin ke dalam sin. Contohnya dhil ars okey. Dhil ars sabila. Idghamkan shin ke dalam sin. Okey, dan yang ke-6, yudghamu ad-dad fi shin. Diidghamkan dad ke dalam shin. Okey, Kak Umi baca. Ada ke Kak Umi? Liba'sya'nihim. Liba'sya'nihim. Okey, macam tu. Diidghamkan dad ke dalam shin. Okey, wallahu a'lam. Seterusnya dijemput pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada matan 143, wa fi zuwijat sinun nufusi wa mudghamun lahur ra'su syaiban bi ikhtilafin tawassala. Okey, pada bait ni Susi yang mengidramkan sin pada dua huruf iaitu huruf zai dan shin. Okey, yang pertama kita tengok pada huruf zai, wa idzan nufus zuwijat, Susi akan baca idgham wa idzan nufus zuwijat. Okey, yang kedua Susi akan idghamkan sin pada huruf shin. Bukan di sini Susi dia akan baca wajhain. Okey, idgham dengan izhar. Okey, contohnya kalau izhar macam biasa washta'ala ar-ra'su syaiba. Kalau idgham washta'ala ar-ra' syaiba. Okey, seterusnya okey, pada bait 144 waliddalikil munturbu sahlin zaka syadza dhafa sama zuhdun sidquhu zahirun jala. Okey, dekat matan bait ni Susi dia mengidghamkan dal pada 10 huruf iaitu huruf ta, sin, za, shin, dad, ta, zai, sad, za, jim. Okey, saya akan bacakan 3 huruf sahaja kat sini sebab banyak sangat. Okey, huruf ta fil masajid tilka, sin adadas sinin, za mim ba'zalika. Ya, Syekh? Okey. Okey. Okey, seterusnya matan 145. Walam tudgham maftuhatan ba'da sakinin biharfin bighairi ta'i fa'lam huwa amala. Okey, pada bait ni Susi dia tidak akan mengidghamkan dal maftuhah. Dal pada keadaan yang mana dal tu dal yang baris atas yang terletak selepas huruf sakin pada pada semua huruf kecuali huruf ta sahaja. Okey, jadi sini Susi
dia dak baca idgham dal maftuhah yang terletak sebelum huruf sakin dan selepas huruf dal berbaris atas tu semua huruf kecuali huruf ta. Okey. Jadi tengok contoh ba'da zalika lamayitun, Susi akan baca dengan izhar sebab bukan huruf ta selepas huruf dah baris tu. Kalau contoh yang kedua ba'da taukidiha, sebab ada huruf ta kat situ jadi Susi akan baca dengan idgham. Okey, seterusnya. Okey, pada bait 146 wa fi 'ashriha wa ta'itu dghamu ta'uha. Okey, pada bait ni Susi akan mengidghamkan ta pada 10 huruf yang diidghamkan pada huruf dal tadi. Tetapi yang diidghamkan oleh dal tadi, huruf ta ditukar kepada huruf ta. Okey, saya akan bacakan 3 contoh. Kalau sin, huruf sin, as-salihat sanudkhiluhum, za waz-zariyat zarwa, shin bi'arba'ash syuhada. Lepas tu huruf-huruf lain tu dibaca idgham lah yang kat bawah ni. Yang ditulis dah dekat slide ni. Okey, seterusnya wa fi ahrufin wajhani anhu tahallala fama humilut tawrata summa zakata qul wa qul atidhal wal ta'ti ta'ifatun ala. Okay, dekat bait ni dia menerangkan Susi membaca dengan wajhan iaitu izhar dan idgham pada 4 tempat ni. Yang pertama az-zakata summa, atau yang kedua at-taurata summa, yang ketiga wa atizal qurba dan yang keempat wal ta'ti ta'ifah. Okay, seterusnya wal ta'ti waw lam. Wal ta'ti ta'ifah. Waw lam, bukan waw alif lam. Okey Syekh. Asif Syekh. Okey, la basa. Seterusnya. Okay, pada matan 148 wa fi ji'ti syai'an azharu li khitabihi wa nuqsanihi wal kasru al idgham sahala. Okey, pada ayat ji'ti syai'an Sariyah surah Maryam, di sini Susi akan membaca dengan 2 wajah iaitu izhar dan idgham. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk matan durah sikit pada bait yang ke 17. كذا في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. Okey, pada huruf fa dengan ha itu merujuk kepada Imam Ya'qub dan Khalaf. Jadi dekat sini Imam Ya'qub dan Khalaful Ashir membaca dengan izhar pada kalimah-kalimah ni. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra, falmughirati subha, wadh-dhariyati dharwa, dan bayyata ta'ifah. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya mempersilakan pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya bait yang ke-149. Wa fi khamsatin wahyal awailu sa'uha. Di sini diterangkan Ustaz akan idghamkan pada 5 huruf. Yang pertama iaitu huruf ta, huruf sin, huruf zal, huruf shin dan huruf dad. Huruf kelima-lima huruf ni adalah 5 huruf yang pertama yang disebut dalam huruf dal tadi. Okay, seterusnya wa fis sadi thumma sini dalun tadakhala. Huruf dal pula dia akan idghamkan pada 2 huruf iaitu huruf sad dan sin. Okay, seterusnya wa fil lam ra'un wa hiya firra wa uzhira idzan fataha ba'dal musakkani munzila.
huruf lam akan diidghamkan pada huruf ra. Susi akan baca izhar ni pada huruf Susi akan baca izhar pada huruf lam ataupun ra yang berbaris fathah dan sebelumnya huruf sakin. Sebagai contoh, Rasula Rabbihim. Di sini Susi akan baca izhar sebab ada huruf sakin sebelumnya. Siwa qala. Tapi terkecuali dengan kalimah qala. Qala ni Susi akan baca dengan idgham. Kalau ikut syarat dia tak boleh baca idgham, tetapi terkecuali pada kalimah qala. Okey, seterusnya thumma nunu tudghamu fihima ala ithri tahrikin siwa nahna musjala. Okey, Susi akan idghamkan nun pada dua huruf iaitu huruf ra dan huruf lam. Dan syaratnya ialah ayakunu qabla nun harfu mutaharrik. Apabila sebelum huruf nun itu ada harfu mutaharrik. Tetapi dia cakap sini siwa nahnu musjala. Pada kalimah nahnu Susi akan baca dengan idgham. Sebab apa dia sebut sini? Sebab kalau ikut sebelum huruf nun ni ada huruf sakin, tapi Susi dia akan baca idgham juga sini. Okey, seterusnya bait yang ke-152. Wa taskunu anhu al-mimu min qabli ba'iha ala ithri tahrikin fatakhfa tanazzula. Di sini dia terangkan huruf mim akan diidghamkan pada huruf ba dan huruf ba akan diidghamkan kepada huruf mim. Di sini syarat dia ayakuna qabla al-mim harfu mutaharrik. Maksudnya sebelum huruf mim tu ada huruf yang berbaris. Sebagai contoh, yahkumu bainakum. Di sini Susi akan baca dengan ikhfa, bukan sebagai idgham. Dan apabila huruf ba dia akan baca dengan izhar. Okey, seterusnya wa fi man yasha'u yu'adzibu. Wa fi man yasha'u yu'adzibu haitsuma ata mudghamun وفي من يشاء يعذب حيثما. وفي من يشاء يعذب حيثما أتى مدغم فدرil usula litasula. Okay, di sini diterangkan Susi akan idghamkan huruf ba kepada huruf mim. Itu pada kalimah yu'adzibu man yasha. Ini ada typo sikit ya pada kalimah ya. Yu'adzibu man yasha ni Susi akan baca idgham pada 5 tempat sahaja, iaitu pada surah Ali Imran dan surah Al-Maidah ada 2 tempat, surah Al-Ankabut dan surah Al-Fath. Okay, seterusnya bait yang ke-154. Wala yamna'ul idghamu idh huwa 'aridun bima latakal abrari wan nari afqala. Di sini dia menerangkan tentang idgham ni tidak akan menjadi penghalang kepada bacaan imalah ketika keduanya bertemu dalam satu keadaan. Sebabnya di sini dia cakap al-idghamu aridun wal imalah asliyah. Idgham ni hanya bersifat sementara manakala imalah tu bersifat asli. Seperti yang kita tahu, Susi akan imalah kalimah ra yang berbaris kasrah di hujung dan sebelumnya ada huruf sakin. Sebagai contoh, faqina azabannar rabbana. Di sini idgham mithlain, Susi akan baca dengan faqina azabannar rabbana. Tu kalau kita gabung imalah dengan idgham. Contoh yang kedua ialah
inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Susi akan baca kalau idgham dengan imalah al-abrar lafi 'illiyyin. Di sini kita dapat lihat Susi akan iskankan huruf ra yang pertama tu. Okay, seterusnya wa ashmim warum fi ghairi ba'in wa mimiha ma'al ba'i aw mimin wa kun muta'ammila. Yang kita tahu around akan berlaku apabila adanya huruf yang marfu' ataupun majrur, manakala ismam berlaku apabila adanya huruf yang marfu'. Sebagai contoh hadithu dhaifi Ibrahim. Pada kalimah ni akan berlakunya raum dan ismam, tetapi tidak pada 4 keadaan, iaitu apabila ba bertemu dengan ba, sebagai contoh nusibu bi rahmatina. Yang kedua al-ba ma'al mim, apabila ba bertemu dengan mim, yu'adzibu man yasha. Yang ketiga al-mim ma'al ba, apabila mim bertemu dengan ba, rabbukum a'lamu bikum. Dan yang keempat ialah al-mim ma'al mim, iaitu apabila mim bertemu dengan huruf mim, ya'lamu ma baina aydihim. Pada 4 keadaan ni, Susi tidak akan baca dengan raum ataupun ismam. Susi akan baca dengan idgham sahaja. Okey, seterusnya bait yang ke-156. Wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaqa masila. Pada matan ni, Susi akan baca apabila huruf pertama tu didahului dengan huruf sukun sahih ataupun sukun asli, iaitu huruf selain huruf mad ataupun huruf lin. Maka Susi akan baca dengan 4 wajah pada contoh yang disebut dalam bait 157. Khudil afwa wa'mur thumma min ba'di dhulmihi wa fil mahdi thumma al-khuldi wa ni'ma tashmula. Pada contoh-contoh ni, Susi akan baca dengan 4 wajah. Itu yang pertama, wajah yang pertama iaitu idgham ma'al qas, yang kedua idgham ma'al tawassut, yang ketiga idgham ma'al tul, dan yang keempat ialah ikhtilas. Pada contoh-contoh yang disebut tadi. Takat itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Syukran. مرضية، السلام عليكم. نعم شيخ. هل ممكن الصفحة الأخيرة؟ نعم. نعم هذا جاء. أوكي. بالنسبة إلى هذا الوجه، وجه الاختلاس، أنتم تعلمون أن للإمام السوسي 3 أوجه إذا كان قبل الحرف المدغم، إذا كان قبله ألف، مثل قوله تعالى قال ربك، قال ربك القصر، قال ربك التوسط، قال ربك الطول. جيد. ولكن يوجد له وجه آخر وهو الوجه الرابع، وهو الاختلاس. هذا الوجه يأتي على القصر فقط. نقول قال ربك اختلاس، قال ربك، ليس قال ربك إظهار ولكن اختلاس، الإدغام ولكن مع الاختلاس. قال ربك، قال ربك. الاختلاس يعني أن يأتي بثلثي الحركة، 2/3. قال ربك، قال ربك. طيب، هذا إذا كان الحرف الذي قبله مد، مثل قال،
ولكن هنا جميع الكلمات لا يوجد قبلها حرف مد. خذ العفو وأمر، قبل الواو حرف الفاء، الفاء ليس مد. من بعد ظلمه، قبل الدال عين ليس مد. في المهد صبيا، قبل الدال حرف الهاء ليس حرف مد. دار الخلد جزاء، حرف الدال قبله لام ليس مد. من العلم ما لك، حرف الميم وقبله حرف اللام ليس حرف مد. إذا كانت الأمثلة مثل هذا إذن فيها وجهان فقط. الوجه الأول الإدغام، وهو خذ العفو وأمر من بعد ظلمه في المهصبية دار الخلد جزاء من العلم ما. جيد، لا يوجد إلا الإدغام فقط. الوجه الثاني الاختلاس، الوجه الثاني الاختلاس، وهو أن نأتي بثلثي الحركة في هذا الحرف. مثلا خذ العفو وأمر، الإظهار خذ العفو وأمر، الإدغام خذ العفو وأمر، الاختلاس خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر. والأولى قصيرة وسريعة. مثلا من بعد ظلمه، الإظهار من بعد ظلمه، الإدغام من بعد ظلمه. وأما الاختلاس من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. جيد. إذن هنا قالت مرضية إذا كان قبل الحرف المدغم صحيح ساكن، الأول مذهب المتقدمين وهو الإدغام. تكب، هذا تكب إلى هنا وهو الإدغام. وأما إذا قلنا بثلاثة أوجه القصر والتوسط والطول، يجب أن يكون إذا كان قبل الحرف المدغم الصحيح ساكن، يعني ألف أو واو أو ياء، ألف أو واو أو ياء. وأما مثل هذه الأمثلة ففيها وجهان فقط، ففيها وجهان فقط. الوجه الأول مذهب المتقدمين وهو الإدغام، الوجه الثاني مذهب المتأخرين وهو الاختلاس. بلا القصر والتوسط والطول إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد، إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد. واشتعل الرأس شيبا، نقول واشتعل الرأس، واشتعل الراس شيبا، واشتعل الراس شيبا، واشتعل الراس شيبا. ثلاثة أوجه: قصر وتوسط وطول. ثم مذهب الأخير الاختلاس، يأتي مع القصر فقط، واشتعل الراس شيبا، واشتعل الراس شيبا. طيب. أما هذه الأمثلة خذ العفو وجهان فقط، الوجه الأول الإدغام، الوجه الثاني الاختلاس. لا نستطيع أن نأتي في هذه الكلمة بتوسط وقصر وطول. من بعد ظلمه، متى قصر وتوسط وطول في بعد ظلمه؟ كيف حرف العين توسط باع طول باع؟ لا يمكن. جيد. إذن القصر والتوسط والطول إذا كان قبلها حرف مد، ليس حرف ساكن تكب.
هل فهمتم هذه الجملة؟ نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. طيب Kena الحمد edit لله. tu Syekh. نعم. Kena tukar lah macam Syekh cakap tadi. Untuk نعم slide yang تكرر. ni. تنبه سهجة هذا صحيح ولكن تنبه ملاحظة فقط. جيد. Okay. طيب هذا الحكم هل هو إجباري أو اختياري، أو هذه الأوجه إجبارية أو اختيارية للسوسي؟ أنا أسألكم، لو قلتم إجباري إذن يجب في كل مرة نقرأ فيها للسوسي نأتي بهذه الأوجه جميعا كما نأتي بأوجه البدل لورش إذا قلنا إجباري. ولكن إذا قلنا اختياري فيكفي أن نأتي بوجه واحد. إذن أنا أسألكم، هذه الأوجه للسوسي اختياري أو إجباري؟ Ikhtiyari. أحسنتم، هذه الأوجه اختياري وليست إجباري. طيب سؤال آخر، لماذا لم أشرح هذه النقطة حينما كنتم في السنة الأولى؟ الجواب Apa? Kenapa saya tidak syarah sebelum ini? Kenapa saya baru syarah? Antum sekarang semester 6. Kenapa baru syarah? Sebab susah sikit tajuknya. Saya suruh bayar sendiri je. Ha? Sebab apa? Okey. السبب الأول لأنه اختياري. Tak penting. Tidak perlu semua kalimah baca. ولكن رواية ورش نحن نقرأ دائما بمد البدل، القصر والتوسط والطول، مد اللين، الطول والتوسط والطول. هذه أوجه واجبة، إذن نشرحها ونقرأ بها. ولكن الإمام السوسي هذه الأوجه له اختيارية، إذن ليست واجبة نقرأ بها. هذا السبب الأول. السبب الثاني، حينما كنتم في السنة الأولى أنتم مبتدئون. تعلمون ما معنى مبتدئون؟ نعم، ولكن الآن أنتم علماء، إذن يجب أن تعلموا كل شيء في القراءات، ولهذا نحن نشرحها الآن وليس في السنة الأولى. جيد؟ نعم، هذا والله أعلم. أريد منكم أريد من هذا الفريق أن يضيف هذه الملاحظة في ملف الباوربوينت وملف PDF ويرسل إلينا مرة أخرى. طيب؟ طيب شيخ. طيب شكرا جزيلا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.